Okey, dah ready semua. Sekejap cikgu tekan rekod dulu. Okey, assalamualaikum. Okey, selamat pagi semua. Okey, minta maaf. Okey. Right, so kelas kita sepatutnya bermula jam 11 tapi kita tunggu kemasukan rakan-rakan kamu yang lain lah. Okey, tapi tak apa. Jangan takut. So pagi ni kita nak fokus tentang graf fungsi Graf fungsi, seperti yang kamu ketahui, graf fungsi itu adalah soalan wajib. Soalan yang wajib ditanya dalam kertas 2, soalan nombor 12. Dalam soalan 12 itu kita ada pecahan, iaitu pecahan kepada 12A, 12B, 12C dan 12D. So total markahnya ialah 12. Kamu mesti dapat full mark untuk lulus dan mungkin untuk kamu dapat grade yang lebih baik lah dalam SPM nanti. Okey, so cikgu tunjukkan dulu kita punya bahan hari ni. Okey, yang pertama sekali kita nak tengok soalan okey, minta maaf bukan graf Hari ni kita nak tengok statistik. Okey, minta maaf. Graf kita dah tengok pada yang pertama tu. Kita nak tengok statistik Okey, so statistik yang pertama ini kamu kena ingat dalam statistik ni ada lebih kurang 3 bentuk soalan. Iaitu berkaitan dengan poligon kekerapan, kemudian berkaitan dengan ogive. So kita tengok dulu yang berkaitan dengan poligon kekerapan. Okey, beginilah antara soalan-soalan yang biasa ditanya dalam kertas 2, soalan nombor 14, iaitu tentang statistik. Soalan dia diberi satu data terkumpul. Ini data terkumpul rajah 2 ni. Kita ada soalan A, soalan B dan soalan C. Kita tengok soalan A. Berdasarkan data dalam rajah 2, lengkapkan jadual di ruang jawapan. Jadual ini ada pada ruang jawapan. Apabila kita diberi data terkumpul begini, dan kita diberi jadual begini, kita tengok sini adalah jisim, titik tengah, kekerapan. Apa itu jisim? Dah diberi 2 nilaian di sini, iaitu range dia antara 40 hingga 44. Kemudian 45 hingga 49. Apakah nilai yang seterusnya? Itu yang kamu kena tentukan. Setiap selang kelas ini kita ada 5, iaitu 40, 41, 42, 43, 44. So bermaksud apa nilai di sini? Sekejap lagi kamu bagi jawapan dia. So bila selang kelas 40 hingga 44, titik tengah kita ialah 42. Bagaimana nak dapat titik tengah ni? So nak dapat titik tengah ini ialah 40 tambah 44 bahagi 2. So kita dapat 42. Nak paling senang kita tengok selang kelas kita adalah 5. So kita ambil yang tengah-tengah. 40, 41. So yang tengah-tengah dia ialah 42. So sini dapat 42. Berapakah kekerapan dia? Kekerapan itu bermaksud berapa banyak nilai 40 hingga 44 ini yang kamu akan jumpa dalam rajah 2 ni. Right. So kita tengok. Kamu tengok, boleh tengok baris atau boleh tengok laju. Kita tengok baris 1. Ada dah 40 hingga 44? Tiada. Baris laju 2? Tiada. Laju 3? Tiada. Laju 4? Kita ada 44. So kamu pangkah dia. Kamu cross dia. Supaya kamu tidak melakukan pengulangan 2 kali. So itu nak selesaikan soalan A. Soalan B kita tengok berdasarkan jadual 2, nyatakan yang pertama saiz selang kelas yang digunakan. Selang kelas, ini yang cikgu dah sebutkan tadi, selang kelas 40 hingga 45. Berapa selang kelas dia? So kita tahu 40, 41, 42, 43, 44. So selang kelas dia ialah 5. Nanti kita tengok di bawah. Bagaimana penyelesaian dia. Dan yang kedua kita hitung nilai min. Min bermaksud purata. Dalam soalan 14, kita akan jumpa min, median. Min itu purata. Median itu ialah titik tengah. Right? Dan soalan terakhir iaitu soalan C, iaitu kita melukis poligon kekerapan.
Ingat, bila melukis graf, kamu mesti ada kertas graf, ada pensel. Tengok skala dia pada paksi X, paksi mengufuk itu paksi X. Paksi mencancang itu ialah paksi Y. Okay? Right. So semua clear, kita akan teruskan bagaimana kita nak selesaikan soalan poligon kekerapan ini. Kamu dah buat ke soalan ni? Teresa, dah buat ke? Yong Meting, dah buat ke soalan ni? Hai senyap. Kamu bersama cikgu ke? Kamu hanya pasang voice je ni? Dengar cikgu cakap Hello Teresa, Yong Meting, Jayi. Okay, right. So bagaimana kita nak selesaikan soalan poligon kekerapan? Alright. Kamu tengok slide yang cikgu share tu. Okay, ini tadi yang cikgu cakap tadi. Bagaimana kita nak melengkapkan jadual. Okay. Alright, pada paparan di handphone atau di komputer kamu, kamu boleh besarkan kalau tak nampak. Okay, ini yang cikgu masukkan tadi. Okay, right. Selang kelas 40 hingga 44 diberi titik tengah 42. So, 45 hingga 49 dah diberi. So, apa yang seterusnya? Kamu sambungkan saja. Okay, tengok bagaimana kaedah dia. Sini 44. 44, 45. Ni semua tambah 5 tambah 5. 40, 45, 50, 55, 60, 65. 44, 49, 54, 59, 64, 69. Okay, jangan lupa letak tanda sempang ini. Okay, itu menunjukkan ia adalah selang kelas. Okey, titik tengah. Titik tengah ni senang saja kalau kamu tak masuk dalam formula. Okey, sebab selang kelas kamu ialah 5. Maka bila 5, kita akan tambah 5. Setiap itu kita tambah 5. 42, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Sehinggalah kita dapat yang terakhirnya ialah 67. Okey. Right. Kekerapan tadi. Dari mana kita dapat kekerapan ni? Okey. Kekerapan ini yang cikgu masukkan tadi. Dalam rajah 2 tadi. Okay, data terkumpul kamu tadi. Okay, kamu potongkan dia satu persatu. Bagaimana nak potong? Kalau sini cikgu boleh tunjuk macam ni lah. Okay, kalau kita nak potong. Okay, kamu boleh potong, ambil pensel, potong. Bila kamu dapat jawab. Okay, so kita dapat kekerapan dia. Okay, 4, 9, 7, 9, 18 dan 3. Okey, bagaimana pembahagian markah? Sini kita bagi K1. Sini kita bagi K2. Sini kita bagi K1. Bermaksud 4 markah untuk 12A. Right. Dengan syarat kamu mesti betul ke semua. Di sini kamu mesti betul 2, 4, 6. 6 nilai kekerapan mesti betul. Titik tengah 6 mesti betul. Untuk dapat 2 markah. Kalau salah satu salah, kamu akan hilang 1 markah. Kalau lebih daripada 2 salah, kamu akan hilang 2 markah. Okay. So ini tadi selang kelas mesti betul. Keempat-empat selang kelas ini untuk dapat 1 markah. Okay. Clear Okay, kita pergi pada soalan B. Okay, B1, saiz selang kelas. Okay, cikgu dah nyatakan tadi, saiz selang kelas. Okay. So untuk selang kelas, sempadan atas tolak sempadan bawah. Okay. Apa maksud sempadan atas? Okay. Kamu tengok sini. 44. Sempadan atas dia ialah 44.5. Okay. Right. 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Itu sempadan. Kalau had ialah 44. 49. 54, 59. Sempadan mesti ada perpuluhan 5. Okay. So kamu ingat saja, kalau yang ni kamu tak masuk dalam formula pun tak apa. Okay. Kamu jawab 5 pun akan dapat 1 markah. Okay. Ingat yang ini saja. Okay. 40 hingga 44 ini ada 5. Iaitu 40, 41, 42, 43, 44. So ada 5. Right. Okay. Seterusnya B2, min. Bagaimana nak cari min? Okay. Right. Min ada formula. Min adalah purata. Min ialah purata. Purata apa? Iaitu purata, kita ambil titik tengah, kita darabkan dengan kekerapan.
Kita campurkan semua sekali. 42 darab dengan 4, kita tambah 47 darab dengan 9, 52 darab dengan 7, 57 darab dengan 9, 62 darab 18 dan yang terakhir 67 darab dengan 3. Kita bahagikan dengan apa? Bahagikan dengan jumlah data kesemuanya. Jumlah data di sini. Dalam soalan ni dia dah nyatakan ada 50 jumlah data. So kita bahagi dengan 50. So gunakan kalkulator 2785 kita bahagi 50. So kita akan dapat 55.7. Right, 55.7. Okay, clear semua setakat ni. Kalau clear boleh angkat tangan. Bagi raise hand macam ni. Bagus. Terima kasih semua. Alright. Ingat untuk perpuluhan, bila kamu cari mean ataupun kamu cari median, paling kuat pun ada 2 titik perpuluhan. Kamu kena hati-hatilah dengan kamu punya kalkulator. Pastikan kalkulator kamu tu dah di-set dalam keadaan general lah. Bagaimana dapat general? Kamu tekan mode 1 tekan sama dengan. So dia dah general lah. Alright. Boleh faham Siapa tak faham? Cikgu tengok ada yang hantar mesej ke? Okey, tak ada Jadi semua faham ya. Alright, bagus Teresa, Yong Meting, Yayi. Seorang ni siapa? Baby Channel. Oh, Sharmila Baby Channel. Sharmila, cuba dengar suara sikit Sharmila. Terima kasih kerana bersama cikgu pada pagi ni. Okey, kita teruskan. Boleh kita teruskan? Soalan C kita dalam kertas 2 soalan 14 iaitu statistik. Soalan C tengok ya. Yang pertama sekali kamu baca soalan C ni, yang ini. 2 cm kepada 5 kg paksi mengepuk. Paksi mengepuk bermaksud paksi X. Apa maksud dia? Setiap 10 kotak kecil itu nilai dia ialah 5, 10, 15, 20, negatif 5, negatif 10, negatif 15, negatif 20. Right. So seterusnya 1 cm kepada 1 murid pada paksi mencancang. 1 cm pada 1 murid pada paksi mencancang. Alright, kita teruskan Okey, tengok bagaimana kalau kita membuat poligon kekerapan. Ingat poligon kekerapan. Inilah gambar poligon kekerapan. Poligon kekerapan. Yang pertama tengok paksi X tadi dia kata. Right, paksi X tu daripada mana? Kita tengok pada titik tengah. Paksi X ialah titik tengah. So titik tengah pertama kamu ada 42. Di sini. So bila kamu nak buat poligon kekerapan ini, tengok 1, 2, 3. Right, kamu biarkan dulu. Biarkan kosong. So 42 bermula di sini. Sebelum 42 ini kamu kena letak titik tengah yang sebelumnya. Maksudnya dalam jadual ini tak ada yang sebelum ni iaitu 39. 35 hingga 39 tak ada dalam jadual. So kamu kena letak. Sebab apa? Nilai had 40 hingga 44 ni bermula dengan 4. So kalau 4 kita akan bermula dekat sini. Poligon kekerapan mesti bermula dengan sifar. So kamu kena ingat daripada sekarang untuk buat poligon kekerapan, mesti tahu titik tengah yang sebelum. Senang saja 42 tolak 5 dapatlah yang sebelum. Dan poligon kekerapan ini mesti bermula dengan sifar dan berakhir dengan sifar. Sama juga tadi sampai 67 kan. So kamu kena tambah lagi 5 kat bawah ini iaitu 72. Supaya poligon kekerapan kamu itu tercakup. Dia takkan tergantung dekat 4 dan takkan tergantung dekat sini. So paksi Y tadi dia kata 1 cm kepada 1 murid. So 1 cm kepada 1 murid. 1 cm sini sebenarnya. Tengok. Sini. Sini cikgu mulakan dengan 2. 2 cm kepada 2 murid. Sama maksud dia dengan 1 cm kepada 1 murid. 2 cm bermaksud 10 kotak. So 2, 4, 6, 8, 10 sampai ke atas. Labelkan sini sebagai kekerapan dan label sini jangan label sini titik tengah.
Kamu kena label GC dalam unit kilogram. Right, kita plot. Sini sifar, sini 4, sini ialah 9. Titik tengah 47 dapat 9. Titik tengah 52 dapat 7. 57 dapat 9. 62 dapat 18. 67 dapat 3. Dan yang kita tambah tadi. Ingat poligon kekerapan kita tambah titik tengah sebelum dan selepas yang tiada dalam jadual. Sebelum yang di sini dan selepas. Iaitu sebelum 42, untuk soalan ni kamu tolak 5 dan selepas 67 kamu tambah 5. Nilai kekerapan dia sifar. So kita dapat bentuk macam ni. Siapa yang dah buat ni? Ada yang dah buat? Belum lagi. Cikgu tanya tak ada jawab. Okey, Teresa dah jawab, dah buat? Belum, nanti saya buat. Okey, tak apa. Kamu perhatikan dulu. Bagus. Terima kasih Teresa. Your meeting, tak apa. Kamu buat. Cikgu bagi masa nanti, cikgu up dekat Telegram itu sampai bila. Kamu kena ambil gambar dan tunjuk dekat cikgu. Don't worry. Tak apa, kita fleksibel. Tengok kaedah dia bagaimana. Kamu dapat gambaran tadi kan? So kamu boleh tengok. Right, ada apa-apa nak tanya tak? Soalan satu ni, cikgu kecilkan balik. Nampak tak? Soalan satu ni. Okey, nampak tak? Okey, ada apa-apa nak tanya? Teresa, soalan contoh soalan satu ni. Iaitu berkaitan dengan poligon kekerapan. Cikgu nak tengok contoh, nak bagi contoh yang kedua pula. Poligon kekerapan. Okey, boleh Okey, cikgu teruskan contoh yang kedua. Tengok contoh kedua. Cikgu panjangkanlah. Inilah kamu lebih clear nampak. Okey, tengok page yang pertama ni. Alright, page yang pertama. Raja menunjukkan markah yang diperolehi oleh sekumpulan 30 orang murid. Okey, kita tahu daripada maklumat yang pertama itu, jumlah semua data itu ialah 30. 30. Mana 30? Syarmila. Ni dia dah bagi ni, saya pening-pening kepala lah. Jumlah data sini semua mesti 30. Betul tak 30? Betul lah. 5 darab dengan 6 dapat 30. Okey, selesai. Soalan pertama. Soalan A Syarmila, baby channel. Bukan main lagi nama, baby channel. Okey. Alright. Okey, berdasarkan data rajah di atas, lengkapkan jadual di ruang jawapan. Ini yang tadi kita nak lengkapkan. Okey. Untuk kamu sekarang dah dibagi tahu markah, kekerapan, titik tengah. Dah siap dah tulis. Kamu nak isi saja. Okey, tengok di sini. Okey, sekarang kamu kena on mic. Semua kena jawab. Ada jawapan yang sini. Alamak. Sekejap Okey. Right. Okey, bagaimana nak lengkapkan? Ingat, 14A ni ada 4 markah. Sini ada 1 markah. Sini ada 2 markah. Sini ada 1 markah. Okey, sama-sama kita buat Okey, 0 hingga 9. Had kelas dia 0 hingga 9. So selang kelas dia ialah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kamu guna jari kamu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So berapa selang kelas dia? Selang kelas dia ialah 10. So sini 10 hingga 19. Okey, apa nilai di sini? Teresa, berapa nilai situ? Mana Teresa ni? Your meeting? Yayi? Ataupun baby channel? Apa jawapan dia? Tak tahu pula. Okay. Yes. Okay, Jayi bagus. Sini ialah 20.
hingga 29. Yang kedua, sini. Teruskan menaik sampai sini. Berapa nilai? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada nilai yang cikgu perlukan. Tolong jawab. Nak menaik pun tak apa. 30 hingga 39. Alright, thank you Teresa. Seterusnya ini 40, 49. Okay, good. Mating. Your mating. Seterusnya di sini 50, 59. Good. Yang ini 60 dan 9. Okay, right. Semua sekali dapat 1 markah. Bagus. Alright. Alright. Kita terus pula kekerapan. Kekerapan ini kamu kena carilah. Di sini. Berapa nilai dia. Kita tengok titik tengah. Kalau sini 4.5. Berapa nilai sini? Titik tengah pula. Titik tengah. Berapa nilai sini? Titik tengah. Titik tengah macam mana? Tadi cikgu dah cakap. Selang kelas dia ada 10. So kalau atas ini 4.5, kamu tambahkan 10. So sini dapat berapa? 14.5. Cantik Jayi. Good. 14.5. Betul. Seterusnya di sini 24.5. Bagus. Mating. Seterusnya next 34.5. Betul. Next 44.5. Betul. Next. Bagus mating ni. 55.5. Okey, Teresa. Bagus. Dan yang terakhir sekali ialah 64.5. Okey, so sini pun boleh dapat 1 markah. So kena ingat, kekerapan ini 2 markah. Kenapa 2 markah? Sebab kamu kena cari nilai di dalam rajah ini. Okey. Right, boleh sama-sama kita tentukan apakah kekerapan dia. Cikgu beri masa 2 minit. Cari kekerapan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kekerapannya 0 dengan 9, kekerapan dia tiada. 10 hingga 19 berapa? 10 hingga 19, 1. Betul tak? Alright, good. Betul. Next. Yang kedua, 20 hingga 29, 3. Okey. 3. 1, 2, 3, 4. Ada 4 lah, bukan 3. 4. Right, next. 30 hingga 39. Type penuh sampai bawah. Berapa jawapan dia? 30 hingga 39. 30 hingga 39. Ada berapa? Ada 8. Terima kasih Teresa. Seterusnya 40 hingga 49. Ada 10. Betul ke? 40 hingga 49. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ke 10. Mating. Right, ada 9. Cikgu teruskanlah. Right. Dan 50 hingga 59 ada 5.
60 hingga 69 ada 3 dan yang terakhir 70 hingga 79 ada sifar. Alright. Okey, terima kasih semua. Cikgu yakin semua boleh dapat 4 markah sini. So kamu kena ingat semua jawapan di kotak ini mesti betul untuk dapat 1 markah, 2 markah, 1 markah, 4 markah. Right. Okey, terima kasih. Kita teruskan untuk soalan B. Untuk soalan B, hitungkan min. Min. Apa maksud min? Min ialah purata. Min ialah purata. Bagaimana nak dapatkan purata? Right. Purata, formula dia ialah fx kita bahagikan dengan jumlah data. Bagaimana nak dapat fx? Alright. Ini satu tip. Right. Untuk dapatkan fx. Tengok kekerapan. Kekerapan ini ialah F, frekuensi. Titik tengah ialah X. So kamu kena darabkan Fx. Boleh Okey, tengok kekerapan dia sini. Ini kekerapan dia. Sifar 1, 4, 8, 9, 5, 3 sifar. Kamu kena tambah. Titik tengah dah ada kan? Titik tengah dah ada. Okey, apa dia? Kamu tambah satu lagi kolom dekat sini. Tambah kolom dekat sini, dekat jadual yang dibagi ni. Kamu tulis fx. Boleh. Apa maksud fx? Sifar darab 4.5 dapat sifar. 1 darab dengan 14.5, kamu dapat 14.5. 4 darab dengan 24.5, kamu dapat 98.5. Sehinggalah seterusnya, kamu akan dapat 122. Jumlah semua sekali. Apabila kamu sampai dekat sini, right, sifar darab 74 ini dapat sifar kan? Kamu tambahkan semua. Jumlah semua. Jumlah fx. Right, iaitu 1255. So untuk dapatkan min anggaran markah ialah 1255 kita bahagikan dengan 30. So kita bagi 30, gunakan kalkulator, kamu akan dapat 41.83. Ingat tulis. Tulis dalam bentuk perpuluhan itu. Apa yang tertera di kalkulator itu. Bundarkan dia sehingga 2 tempat puluhan. Kalau belakang ini 83, 6. 41.836. So kamu bundarkan jadi 41.84. Kerana 6 tu dah lebih daripada 5, kita tambah 1. Okey. Boleh setakat tu? Right, kita teruskan soalan C. Kita nak melukis dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 untuk paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1. Sama juga. Kita nak lukis poligon kekerapan. Tak nampak. So inilah yang kita akan dapat. Boleh nampak tak? Sudah. Right. Ingat yang di bawah ini ialah titik tengah. Alright. Sebab tadi kita ada nilai sifar tau. Betul tak sifar? 4.5 sifar kan? So kita terus mula dengan 4.5. 2 cm kepada 10 unit. 4.5 dan kita ada juga yang terakhir tadi 74.5 titik tengahnya sifar. So kita tak perlu tambah tadi macam yang sebelum, soalan sebelum dia. Sebab dia mula dengan sifar, berakhir dengan sifar. Nampak tak? Kita plot. Ini tanda plot tau, yang pangkal kecil ni. Kita plot. Paksi X kita ialah markah, paksi Y kita ialah kekerapan. Ingat, kalau poligon kekerapan, X itu markah, ataupun nilai, manakala Y itu ialah kekerapan. So kita sambung. Sambung macam mana? Pastikan guna pembaris poligon kekerapan. Jangan freehand. Mesti guna pembaris. Nampak? Lurus solid line ni. Lurus. Mesti guna pembaris. Right? Dan yang terakhir soalannya ialah
Markah lulus ujian ialah 44. Dengan menggunakan peluang kegerapan bahagian C, nyatakan bilangan murid yang lulus. Okey, 44 kat mana? Okey, kamu kena plot. Okey. Kamu kena tunjukkan. Sini 44. Okey, ni 44.5 kan? 44 sini. Okey, kamu buat garis putus-putus, unjurkan ke atas ke graf itu. Okey, dan kamu unjurkan ke kiri. So, berapa yang lulus? Itu maksud dia. Okey, so kita akan dapat, kamu kira sini semua. Okey, 9. Okay. Tambah 5. Tambah 3. So dapat 17. Yang sebelah sini tau. Bukan yang sini. Yang ini semua gagal. Yang tak lebih daripada ni. Yang tak lebih daripada, berapa tadi soalan dia? Yang kurang daripada 44. Yang sebelah kanan itu yang markah dia lebih daripada 44. Iaitu 9 campur 5 campur 3. So jawapan dia 17. Okay, kamu akan dapat 2 markah di sini. Pastikan kamu tunjukkan ini di dalam poligon kekerapan. Okey. Baik. Tinggal 3 orang. Teresa meeting dengan Jayi. Mana pergi Syamila tadi? Dah hilang. Okey, semua clear ini? Ada soalan tak poligon kekerapan? Tolong teks. Kalau clear, teks clear. Semua okey? Okay, good ya. So nanti lepas kelas cikgu ni, okay, so hari ni kamu boleh cuba buat lah. Pastikan buat, jawab Okay. Alright, ini poligon kekerapan. Okay, kita tengok satu lagi. Boleh cikgu teruskan? Okay, kita tengok histogram Ingat, poligon kekerapan itu berkait rapat dengan kekerapan dan juga titik tengah. Itu dia punya keyword. Kekerapan dan juga titik tengah. Okey. Kita nak buat histogram. Sama juga tadi kalau kamu tengok Cuma yang berbeza histogram ini ialah bar. Macam ini. Cikgu tunjuk terus. Boleh cikgu teruskan Okey. Ini. Nampak tak? Okey, kamu boleh besarkan alright. Okay, tengok soalan ni. Histogram Okay, histogram. Right. Seperti biasa dia bagi jumlah data ni. 25 orang. So data kita ada 25. Kena ingat 25. Much better kamu highlight dekat sini. Bawa pen highlight tu kamu highlight sini supaya tak terlupa. Right. So dia suruh yang pertama lengkapkan jadual. Of course lah soalan 14 kertas 2 ni dia suruh lengkap jadual. Jadual pun dah dibagi dah separuh. Alright, mari kita sama-sama menjawab seperti tadi. Right, kamu boleh jawab kat situ. Okey, cikgu nak jawab apa dah ada cikgu dah tunjuk Okey, tak apa cikgu terangkan. Okey, so tengok sekali lagi 1 hingga 5. Right, 1 hingga 5. Berapa selang kelas dia? Kamu kena ingat selang kelas kamu kira 1, 2, 3, 4, 5. So 5 selang kelas. So 1 hingga 5. So sini semua akan tambah. Bagaimana? Kalau cikgu buat sini 6, cikgu tambah 5, sini 11, tambah 5, tambah 5, tambah 5. So 11, 16, 21 dan 25. Sama juga dengan had bawah dia 5, 10, seterusnya 15, 20, 25, 30. Jangan lupa letak tanda sempang. Sebab itu adalah had. Selang kelas. Kekerapan kita tengok dalam jadual. 2. Right. Bagaimana nak cari kekerapan? Kekerapan ni kamu tinggalkan dulu. Yang ini kamu buat yang last. Kita buat dulu yang ini. Selang kelas. Lepas selang kelas kita buat pula titik tengah. Kalau sini 3, kita tambah 5, dapat 8. Tambah 5, dapat 13. Tambah 5, dapat 18. Tambah 5, dapat 23. Tambah 5, dapat 28. Barulah kita cari kekerapan. Kita potong 1 hingga 5. Sini ada 2. 1,
2. Okay, so kita dapat 2 saja. Potongkan dia. Right. So, sini kekerapan dia ialah 5. Seterusnya 3, 8, 3, 4. So selesai soalan A kamu dah boleh collect 4 markah. Mudah kan? Betul? Alright. Soalan B dia. Right. Apa soalan B dia? Nyatakan kelas mode. Okay, kelas mode. Apa maksud mode? Mode ialah kekerapan tertinggi. Apa yang kekerapan tertinggi kat sini? Bila kamu dah nyatakan kekerapan tadi, kita ada 2, 5, 3, 8, 3, 4. So yang paling tinggi ialah 8. So jangan kamu jawab 8. 8 itu bukan kelas mode. 8 itu ialah nilai mode. Kelas mode. Kelas mode kita kena ambil sini. Iaitu kelas. Kelas mesti ada tanda sempang. 16 hingga 20. Kamu tulis 16 hingga 20, kamu dapat 1 markah. Right. So soalan B2, min. Tadi kita dah buat min. Min ialah purata. So kita darabkanlah. 2 darab 3 tambah 5 darab 8 tambah 3 darab 13 tambah 8 darab 18 tambah 3 darab 23 tambah 4 darab 28. Kita bahagikan dengan jumlah data kita ialah 25. So tak payah pening kepala, guna kalkulator. Kita akan dapat 16.4. Tak perlu letak unit pun tak apa. 16.4. So kita dapatlah min anggaran umur bagi seorang pelancong untuk soalan ni. Seterusnya soalan C, histogram. Apa saja yang kita nak buat dalam graf, kita mesti tahu paksi X dan juga paksi Y. So paksi X kat sini ialah 2 cm kepada 5 tahun. Paksi mengufuk, paksi X dan 2 cm kepada satu pelancong. Paksi mencancang, paksi Y. Lukis histogram. So bagaimana kita nak lukis histogram? Itu yang biasanya menjadi persoalan. Alright. Tengok histogram. Alright. Tadi kita bermula dengan apa tadi? Titik tengah kita Right. So histogram, kita akan bermula sifar puluhan 5. 5.5, 10.5, 15.5. Kamu tak boleh tulis 5, 10, 15. Tidak. Dia perpuluhan 5. Sama macam kita buat poligon kekerapan tadi. Kita ambil sempadan atas. Yang ni kita ambil sempadan atas. Sempadan atas dia ialah 5.5, 10.5, 15.5, 20.5, 25.5, 30.5. So barulah kita boleh buat paksi X di sini. Sehingga 30.5. Right. Kalau 5.5 kamu akan dapat kat sini kan. 5.5 kita dapat sini iaitu 2. Right. Kamu akan dapat sini. So, right. Bila nak buat histogram, dia punya keyword dia, kamu tinggalkan 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Baru kamu buat nilai yang pertama. Atas dia iaitu 5.5 di sini. So, sebelum itu ialah sifar puluhan 5. Macam mana dapat sifar puluhan 5? Kita tolak dengan 5. Selang kelas kita ialah 5. Right. So, kamu sambungkan saja. Ini ialah 2 kekerapan. Ini ialah 5, 3, 8, 3 dan 4. Kita sambungkan menggunakan pensel. Maka kamu akan dapat 4 markah. So kamu selesailah soalan berkaitan dengan histogram. Tengok contoh 2. Contoh 2. 1 minit, tolong lengkapkan selang kelas. Tolong tulis apakah selang kelasnya.
Okay, selang kelas yang ketiga berapa? Ah, 32, 36. Okey, Cun. Yang keempat. Tiga puluh tujuh, 41. Betul. Yang kelima. 42, 46. Okey, cantik. Good. Kekerapan pula. Titik tengah dulu. Sorry, titik tengah. Bermula dengan 24. Titik tengah, titik tengah. 24, 29. Betul. Seterusnya. 34. Betul. Dan 39. Betul. Thank you. Good. Tengok pula kekerapan. Okay, listing kekerapan. Okey, kekerapan dia. Bermula dengan 4. Seterusnya. Kekerapan yang kedua. Kekerapan 27 hingga 31. Ada berapa? 27 hingga 31. Type je semua sampai bawah. Sampai 47 hingga 51. Siapa tu? Okay, 22 hingga 30, 22 hingga 26, 4 kekerapan. 27 hingga 31, 7. Macam mana kamu dapat 4? 27 hingga 31 ada 7. Seterusnya. Kekerapan yang ketiga berapa? Kita dapat 6. Kekerapan yang seterusnya ialah 4, 2 dan 1. Okey. Right. Okey. Right, seterusnya class mode. Sama macam kita cakap tadi untuk cari class mode. Okey. So class mode kita ialah kita tengok kekerapan yang tertinggi iaitu 7 di sini. Okay, so class mode kita ialah 27 hingga 31. Okay. Okay. Semua okay Okay, seterusnya. Okay, inilah histogram yang kita akan lukis nanti. Okay. Right, kita akan dapat begini. Okay. Histogram kita. Okay, ingat. Kita akan bermula kat sini tau. Sebab 26.5 kan. Had atas ni 26.5. Kita kena tahu had atas yang sebelum ni. Yang tak ada dalam jadual. Okay, iaitu 21.5. Okay. So, kita mulakan dengan 21.5. Okay, 26.5 ada dalam jadual. 31.5, 36.5, 41.5, 46.5, 51.5. Okay. Right. So, kita buat dia punya histogram. Okay, kita sambung. Okay. 4, 7, 6, 4, 2, 1. Okay. Right. So, soalan E. Bilangan murid yang mendapat kurang daripada 32 markah. Mana 32 markah? Okay, 32 markah dekat sini.
Ini 31, 36 kan, lebih kurang dekat sini. So berapa yang kurang? 32 markah. 31 kan, 32 kat sini. So yang kurang yang kurang sebelah kiri iaitu 7 campur 4. So 11 orang yang dapat kurang daripada 32 markah. Kamu jangan campur yang sebelah sini. Jangan campur 6, campur 4, campur 2, campur 1. Salah. Itu yang lebih. Kita nak yang kurang 32. Sini 32 kan? So kurang di sebelah sini. Right. Ada soalan setakat ni? Oh, tinggal Jayi, Teresa dengan Meting. Boleh Alright, kita nak teruskan yang terakhir untuk soalan 14 ni. Ogif. Ini bentuk ogif. Mana gambar dia? Ni bentuk ogif. Nampak tak? Nampak slide tak? Okey, terima kasih. Nampak slide Okey, cikgu teruskan Ada siapa nak tanya tak setakat ni? Kita dah cuba kupas tentang poligon kekerapan dan histogram. Ini yang terakhir, OGIF. Yang ini yang kita jangka akan keluar untuk kamu lah tahun ni. OGIF. Kena beri tumpuan betul-betul. Ada nak tanya tak poligon kekerapan dengan histogram? Ada Ya, tengok. Ada yang tanya tak? Tak ada Okey, kita teruskan Alright. Semua masih bertahan. Sikit je lagi. Kita nak selesaikan yang ini. Okey. Untuk yang terakhir OGIF Untuk pagi ni OGIF. Yang ini yang seperti yang cikgu masukkan tadi. Kemungkinan lah. Ini yang akan ditanya. Kemungkinan. Alright. Dia punya clue dia untuk kamu melukis OGIF ni ialah kita ada kekerapan longgokan. Ada sempadan atas, ada kekerapan longgokan. Right. Tengok soalan ini. Jadual 3 menunjukkan taburan kekerapan masa yang dicatat. Okey, tadi kita bagi tahu 50 orang. Terang-terang dia dah bagi tahu ada 50 orang. Jumlah markah dia ialah 50. Right. So masa dan kekerapan dibagi. Nyatakan kelas mode. Okey, ini soalan senang. Kelas mode. Kelas mode itu ialah kekerapan yang tertinggi. Kelas mode. Kamu tengok kekerapan di sini. Di antara 5, 8, 9, 15, 11, 2. Mana yang paling tinggi? Of course lah yang paling tinggi ialah 15. Jadi kelas mode dia bukan 15. Kelas mode dia ialah 50 hingga 54. 50 hingga 54. Right. Seterusnya soalan B. Hitung min anggaran masa yang dicatat oleh seorang perenang. Min. Right. Min. Apa maksud min tadi? Min ialah apa tadi? Titik tengah darab dengan kekerapan tu. Fx bagi dengan jumlah iaitu 50. So, nak dapatkan min ialah bagaimana kita nak dapat min? 37 darab 5. 37 darab 5 titik tengah 37 darab 5 tambah dengan 42 darab 8 tambah dengan 47 darab 9 tambah dengan 52 darab 15 tambah dengan 57 darab 11 tambah dengan 62 darab 2 kita bahagikan dengan 50. Ini. So kita akan dapat 2475 bahagi 50. So kita akan dapat 49.5. Right. Bila cari min kamu kena ingat. Min titik tengah kita darabkan dengan kekerapan. Jumlah titik tengah darab kekerapan.
jumlah titik tengah darab kekerapan kita bahagi dengan 50. Okay. Right. Seterusnya soalan C. Berdasarkan jadual 3, lengkapkan jadual 4 pada ruang. Ni kita lengkapkan. Okay. Dia nak sempadan atas dan kekerapan longgokan. Apa itu sempadan atas? Sempadan atas kamu tengok yang sebelumnya. Sebelum. Kamu tengok sebelum. Macam ini ialah 35. So sebelum 35 ini ialah 34. So kamu tambah 0.5. 34.5, 39.5. So apa nilai sini? Sama-sama jawab. 34.5, 39.5. Apa nilai di sini? Cuba jawab. Ha, 44.5. 44.5. Good. Next. Yang ini? $49.5. Good. Next. 54.5. Betul. Seterusnya 59.5. Bagus. Okay. So itu sempadan atas. Okay. Dia punya key dia kita tengok saja sini. Okay. Kita ambil nilai yang sebelum. Okay. 0.5. Dia sebenarnya 34 campur 35 bahagi 2. So dapatlah 34.5. Kalau 39.5, 39 tambah dengan 40, kita bahagi dengan 2. So dapatlah 39.5. Kekerapan longgokan. Apa pula kekerapan longgokan? Okay, kita tengok sini Okay, 34.5 ni tak ada kan? Okay, tak ada dalam jadual ni kan? So nilai kekerapan longgokan ialah sifar. Bermula dengan sifar. 39.5 sifar kita tambahkan dengan 5. So berapa nilai sini? Nilai kekerapan longgokan pula 5. Cantik. Seterusnya di sini 44.5 pada atas dia berapa kekerapan longgokan? 13. Macam mana dapat 13? 5 campur 8 kita dapat 13. Seterusnya 13 campur dengan 9, 22. Cantik. Seterusnya 22 kita campurkan dengan 15 dapat berapa? 37. Okay, dan seterusnya 37 campur 11. Okay, kita dapat 48 dan akhirnya mesti dapat 50. Okay, so untuk soalan OGIF kamu kena ingat kekerapan longgokan bermula dengan sifar dan mesti berakhir dengan jumlah data. Okay, right. Okay, so kita buat OGIF pula. Okay, seterusnya nak buat OGIF 2 cm kepada 5 saat. Okay, 2 cm kepada 5 orang bagi paksi Y atau mencancang. Okay, so kita dapat graf begini. Okay, right. Kamu dah buat sepadan atas tadi kan? Okay, tengok sepadan atas. So graf yang pertama kamu mesti bermula dengan 34.5. Sempadan atas. Untuk OGIF, paksi X kamu ialah sempadan atas. Okay, manakala paksi Y kamu adalah kekerapan longgokan. Itu yang membezakan antara OGIF, histogram dan juga poligon kekerapan. Okay, OGIF paksi X kamu ialah sempadan atas. Paksi Y kamu ialah kekerapan longgokan. So letakkan plot-plot ini dan pastikan dia bentuk lebih kurang macam sedikit S lah. Sini ada lengkungan sikit. Daripada sini bentukkan lengkungan ke dalam dan yang sini bentukkan lengkungan keluar. Kamu akan dapat 4 markah untuk OGIF. Right. Clear pasal OGIF? Semua okey? Ada pertanyaan?
Okey, ada siapa-siapa nak tanya yang tak faham lagi tentang poligon kekerapan, histogram dengan OGIF? Mana? Semua okey? Okey, kalau faham, cikgu tak nak panjang-panjang. Mungkin kita akan sambung lagi nanti. Alright, cikgu dah bagi kerja dekat kamu punya Telegram, tolong jawab. Nanti selepas ni cikgu akan keluarkan arahan untuk menjawab. Dan tolong jawab yang di dalam kertas graf dan kertas kajian kamu lah. Right, dan kemungkinan besar minggu depan cikgu akan letak modul di Pondok Gad. Kamu boleh ambil, nanti cikgu akan maklumkan lah. Okey, kalau tak ada apa, terima kasih di atas kunjungan anda. Cikgu dah rekod ni. Nanti cikgu akan tarik rekod ni. Cikgu akan share jugalah pada rakan-rakan kamu yang lain. Okey, terima kasih semua. Cuba tunjuk muka sikit. Siapa yang bersama cikgu? Cikgu nak ambil gambar ni. Teresa, Jayi, meeting. No. Okeylah, no lah. Okey. Alright, terima kasih. Jumpa lagi. Ada apa-apa terus personal message cikgu Okey, jangan lupa buat kerja kamu. Thank you. Nak lagu? Lagu apa? Cikgu, kamu Messi lah atau Messi lagi? Messi mana Messi? Mana ada Messi? Sebelah saya. Oh sebelah you. Oh Messi. Okey. Oh dia berkongsi dengan Samu Okey, tak apa. Okay, good. Okay, thank you. Sebab tu cikgu suruh tunjuk muka, senang cikgu nak ambil gambar. Okay, thank you. Kita jumpa lagi.